Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Bapak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, delegasi, saudara-saudari sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, jutaan terima kasih sebenarnya kepada Yang Mulia Bapak Presiden kerana sudi menerima saya dan delegasi Malaysia sempena lawatan sulung saya sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 ini. Terima kasih, Pak. Walaupun dalam suasana menghadapi pandemik COVID-19 dan juga pematuhan ketat pada protokol kesihatan, sambutan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia amat luar biasa. Sebelum saya sampai ke sini pun saya terperanjat, Pak. Barisan berwarna-warni menyambut saya di sini. Terima kasih. Sebagai jiran akrab dan juga negara tonggak ASEAN, Malaysia dan Indonesia mempunyai hubungan yang amat rapat. Saya ingin zahirkan rasa puas hati terhadap tahap hubungan duhala yang bertambah kukuh di setiap peringkat. Saya percaya melalui semangat serumpun, sebarang isu-isu yang timbul dapat kita rundingkan bersama demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara dan juga rantau Asia Tenggara. Saya ingin menambah pada apa yang Bapak Presiden nyatakan sebentar tadi terhadap perkara-perkara yang berikut. Pertamanya, isu Myanmar. Seperti Indonesia, Malaysia juga memandang serius akan keadaan politik semasa di Myanmar yang merupakan satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara tersebut. Adalah dikhawatiri pergolakan politik di Myanmar boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sehubungan itu, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar diberikan mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dan lebih mendalam lagi. Keduanya ialah berkenaan cadangan permulaan rundingan reciprocal Green Lane dan Travel Corridor Arrangement Framework. Saya ingin mengambil kesempatan untuk menambah bahawa skim RGL-TCA ini bertujuan untuk merangsang semula perdagangan dan pelaburan di antara Malaysia dan Indonesia dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Perbincangan awal telah pun dimulakan di peringkat kerja dan saya juga berharap kedua-dua pihak akan dapat menggiatkan lagi rundingan bagi memperincikan Standard Operating Procedure SOP untuk pelaksanaan Reciprocal Green Lane Scheme tersebut ini. Saya juga percaya kedua-dua negara akan mencapai kata sepakat mengenai SOP ini dalam waktu yang terdekat. Apa yang penting ialah pihak berkuasa kesihatan kedua-dua negara perlu meneliti dan juga menilai situasi semasa COVID-19 di kedua-dua negara sebelum ianya dapat kita laksanakan. Berkenaan kerjasama menentang diskriminasi industri minyak sawit, saya dan Bapak Presiden telah menzahirkan kebimbangan Malaysia dan juga Indonesia terhadap kempen anti minyak sawit yang berlaku terutama di Eropah, Australia dan Oceania. Kempen anti minyak sawit ini adalah tidak berasas dan tidak menggambarkan kelestarian industri sawit dunia serta bercanggah dengan komitmen EU dan kepada WTO mengenai amalan perdagangan bebas. Justru itu saya telah memaklumkan kepada Bapak Presiden bahawa Malaysia juga telah memfailkan tindakan undang-undang ke atas EU pada 15 Januari 2021 di Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO, sama seperti yang telah pun dilakukan oleh Indonesia pada Disember 2019 yang lalu. Malaysia akan terus bekerjasama dengan pihak Indonesia dalam isu diskriminasi minyak sawit, utama memperkasakan Council of Palm Oil Producing Countries, dan inilah bagi memastikan kita dapat melindungi industri sawit utamanya bagi menyelamatkan berjuta-juta berkebun kecil yang bergantung hidup sepenuhnya
pada industri sawit di Malaysia dan juga di Indonesia. Berhubung dengan deportasi dan program rekalibrasi pendatang asing tanpa izin pekerja migran Indonesia, berhubung pekerja migran warga negara Indonesia, saya telah menzahirkan penghargaan kepada Bapak Presiden yang telah memudah cara proses deportasi pekerja migran yang bekerja secara tidak sah di Malaysia. Saya telah memohon kepada Bapak Presiden supaya perwakilan Indonesia di Malaysia dapat mewar-warkan program rekalibrasi ataupun pemutihan ataupun amnesti untuk mereka pulang, dan program rekalibrasi tenaga kerja yang sedang pun berlangsung sehingga bulan Jun tahun ini. Saya juga telah meminta kerjasama dari Bapak Presiden untuk meningkatkan usaha dalam memastikan warga negara Indonesia yang ingin datang bekerja di Malaysia memasuki Malaysia melalui saluran yang sah. Berkenaan pengambilan tenaga kerja Indonesia dan pengkhidmat domestik Indonesia ataupun PDI, Kerajaan Malaysia akan terus bekerjasama dengan Republik Indonesia bagi memastikan pengambilan dan perlindungan PKI ini dan PDI ini adalah berlandaskan undang-undang negara sedia ada. Malaysia percaya bahawa dengan perbincangan berterusan, kedua-dua negara akan mencapai persefahaman dan persepakatan mengenai MOU on the employment and protection of Indonesian domestic workers in Malaysia selaras dengan aspirasi undang-undang buruh negara masing-masing. Berkenaan dengan kerjasama alam sekitar dan jerebu rentas padan untuk menjaga kelestarian alam sekitar, saya dan Bapak Presiden telah bincang mengenai kerjasama alam sekitar termasuk isu climate change dan jerebu rentas padan di antara kedua-dua negara. Melalui kerjasama ini, agensi yang bertanggungjawab di kedua-dua negara akan dapat berkongsi best available practices dalam pengurusan ladang dan tanah gambut, dan selain itu kedua-dua kementerian yang bertanggungjawab juga akan mewujudkan focal point bagi memudahkan komunikasi dalam isu alam sekitar dan jerebu rentas padan. Perbincangan saya dan Bapak Presiden juga telah menyentuh mengenai MOU Common Guidelines yang merupakan satu inisiatif yang baik bagi memelihara kebajikan dan kesejahteraan nelayan Malaysia dan Indonesia yang menjalankan aktiviti perikanan di kawasan yang punya isu maritim. Malaysia berharap agar kesemua agensi penguatkuasaan kedua-dua negara terus memberikan komitmen yang penuh terhadap pelaksanaan MOU tersebut. Berhubung dengan situasi di Laut Cina Selatan, Malaysia juga berpandangan bahawa isu tuntutan maritim di perairan tersebut dan penyelesaiannya hendaklah dibuat secara aman berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang antarabangsa yang diiktiraf secara universal, termasuklah UNCLOS 1982. Semua pihak perlu mengelak dari mengambil tindakan yang boleh menimbulkan ketegangan dan bersifat provokasi, self-restraint, serta juga mengelak tindakan berkaitan ketenteraan ataupun militarization. Malaysia juga komited untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut Cina Selatan secara konstruktif menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Hasil daripada perbincangan kami yang saya kira cukup bermanfaat pada hari ini, saya berpendapat sudah sampai masanya bagi hubungan kerjasama Malaysia dan Indonesia dipertingkatkan lagi ke peringkat yang strategik. Dengan peningkatan hubungan dua hala yang strategik, saya yakin kita dapat mengoptimumkan kerjasama yang sudah pun terjalin, terutamanya dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan. Pengukuhan rangka kerja ini mencerminkan tekad dua pemimpin serumpun untuk berganding bahu demi menjana kemakmuran bersama. Sehubungan itu, kami telah memberi mandat kepada kedua-dua Menteri Luar untuk mengenal pasti bidang-bidang strategik yang boleh diberikan keutamaan. Sebagai penutup, saya ingin sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih pada Bapak Presiden
di atas kesediaan untuk menerima kunjungan ini, dan saya yakin ini adalah pertemuan yang amat bersejarah. Saya rasa bersyukur kerana Bapak Presiden pun menyatakan kalau ada perkara-perkara penting tiap-tiap hari bisa telefon Bapak Presiden. Jadi saya ucap terima kasih di atas kesediaan itu, dan kita berdoakan hubungan antara Malaysia dan Indonesia terus kekal abadi. Amin. Untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum.